Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-669 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan baca sepotong ayat setiap hari daripada Al-Quran agar kita boleh mengambil ibrah dan pengajaran untuk kita bawa dalam kehidupan seharian. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh keridaan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak-banyak Azaz, ahlan Ica Caca dan juga Fauzia, Mami Jannah dan juga Ri24, Arini dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Di ruangan FB pula ahlan Kak Safia Sapian, Jamila Ihsan, Yaya Lia, Ana Sukaimi, As-Sulaimi. Terima kasih banyak-banyak Kak Jamila Ihsan, jazakillah khairah di atas gift. Nurisawan Hassan, Habibah Suib, Ana Sukaimi, Yaya Lia, Zahra Alias, Ija Rahman, Faridah Ismail, Nurahim Syarif, Jura Azlin, kemudian Laila Umma, Zahra Alias dan juga Nurazia Mukhtar serta semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata seperti biasa kita betulkan dahulu niat. Mudah-mudahan kita dapat membiasakan diri dalam melakukan apapun perkara untuk kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang dapat manfaat daripada kalamullah Al-Quran. Seperti biasa, kita nak mula baca dulu. Dan kali ini saya minta sahabat-sahabat bantu catat di ruangan komen supaya dapat membantu yang akan join kemudian. Kita nak baca daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-60, muka surat 184. Lagi sekali minta bantu catat muka surat 184, ayat yang ke-60 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal. Jom, adakah semua dah ada Al-Quran? Kita baca dulu kerana setiap satu huruf Allah lipat kali gandakan sehingga 10 kali. Baca satu huruf, dapat 10 hasanah. Baca 10 huruf, dapat 100 hasanah. Baca 100 huruf, dapat 1000 pahala dan 1000 hasanah. Yang mungkin kita nampak tidak ada apa-apa. Tapi bila kita dah mati, setiap satu hasanah itu terlalu besar nilai dia. Sebab itu marilah sama-sama kita baca dahulu. Ayat yang ke-60 surah yang ke-8 Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. Masya Allah. Ayat ni panjang sedikit. Kita lihat sama ada kita boleh habiskan ataupun tidak. Seperti biasa kita nak lihat kepada ringkasan dahulu supaya kita jelas apa yang ada pada ayat ini. Maka dalam tafsir Al-Wasit maka telah dinukilkan apakah ringkasan ayat yang ke-60 ini. Maka pada ayat yang ke-60 ini, amara subhanahu, Allah telah memerintahkan al-mu'minin, orang-orang beriman, bi'idadi wasailil quwwah, untuk membuat persiapan-persiapan yang boleh menguatkan umat Islam. Kenapa umat Islam perlu kuat dengan persiapan-persiapan ini? Supaya pada waktu itu mereka boleh mendapat kemenangan dan supaya menghantar mesej agar musuh takut terhadap persiapan umat Islam. Maka ini adalah ringkasan. Apakah ringkasannya? Sekali lagi saya kongsikan. Pada ayat yang ke-60 ini ringkasannya, Allah telah memerintahkan orang beriman untuk membuat persiapan-persiapan kekuatan. Yang dengan persiapan tersebut, umat Islam dengan persiapan tadi boleh mendapat kemenangan, dan dengan persiapan tadi musuh boleh berada di dalam ketakutan. Dua sebab. Maka sebab itu Allah perintahkan fi'il amar untuk umat Islam, orang-orang beriman pada waktu itu mempunyai kekuatan-kekuatan yang tersendiri. Maka ini adalah ayat yang ke-60. Apakah kaitan ayat yang ke-60 dengan ayat-ayat sebelumnya? Kalau kita teliti pada ayat-ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pencabulan perjanjian, perlanggaran perjanjian yang telah dibuat oleh musuh-musuh Islam. Kita boleh nampak pada ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58. Bagaimana pada waktu itu Nabi SAW, umat Islam berhadapan dengan musuh-musuh yang pada waktu itu berkali-kali mencabuli perjanjian, berkali-kali melanggar perjanjian. Tapi kalaulah umat Islam lemah, bagaimana umat Islam nak ambil tindakan? Maka pada ayat yang sebelum ini, kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Pada ayat yang sebelum ini, Allah menceritakan tentang sikap musuh-musuh Islam yang apabila mereka buat perjanjian, berkali-kali mereka melanggar perjanjian, maka Allah perintahkan umat Islam untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap mereka. Lalu bagaimana nak mengambil tindakan tegas kalaulah tidak ada kekuatan? Maka ayat yang ke-60 Allah ingatkan untuk pada waktu itu umat Islam membuat persediaan-persediaan, persiapan-persiapan untuk menjadi kuat agar pada waktu itu boleh menjadikan musuh takut dan umat Islam beroleh kemenangan. Maka ini adalah kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menceritakan tentang perangai musuh. Ayat ini menceritakan kekuatan yang patut ada untuk memberi pengajaran kepadamu musuh. Apakah terjemahan ayat ini? Jom kita lihat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu, wa terjemahannya adalah dan, a'iddu terjemahannya adalah bersiap sedialah, wa a'iddu dan bersiap sedialah kamu, lahum untuk mereka. Untuk siapa? Dalam kurungan untuk musuh-musuh Islam. Firman Allah, wa a'iddu dan bersiap sedialah kamu, lahum untuk mereka, dalam kurungan musuh-musuh Islam. Persiapan yang bagaimana? Firman Allah, ma, segala jenis, ma adalah pada waktu itu umum, segala jenis, apa-apa yang istata'tum kamu mampu, dalam kurungan untuk sediakan, segala jenis apa yang kamu mampu untuk sediakan, min quwwatin daripada kekuatan,
daripada kekuatan ini, kata para ulama tafsir, maksudnya kekuatan perang dan untuk mempertahankan diri, senjata, dan pada waktu itu strategi, perancangan, askar yang terlatih, anggota yang terlatih. Kalau ada senjata yang canggih pun, kalau tak ada yang pandai guna, tetap tak ada apa-apa. Maka dekat min quwwatin, kalau dalam tafsir yang lama menyebut tentang senjata. Tetapi pada zaman kita, selain daripada senjata, adalah orang yang mahir untuk mengendalikan dia, mahir untuk mengendalikannya. Itu satu. Maka segala jenis yang mampu kamu untuk sediakan daripada kekuatan. Seterusnya firman Allah, wamin, dan daripada ribatil khail, pasukan tentera berkuda. Ribatil khail, ribat maksudnya yang diikat, tentera yang dilatih, tentera berkuda yang disiapkan. Maka digambarkan dengan perkataan ribat yang diikat. Maka pasukan tentera berkuda. Zaman kita mungkin istilahnya adalah jet-jet pejuang. Sebab kalau dalam tafsir mereka highlightkan kenapa disebut sebagai tentera berkuda, sebab kuda adalah binatang yang laju, binatang yang pantas. Zaman kita yang laju dan pantas adalah jet pejuang. Maka pada waktu itu mungkin boleh ambil maksud tersebut. Maka kenapa Allah suruh buat persiapan? Maka firman Allah, turhibun, untuk kamu menakutkan, bihi, dengan sebab persiapan tadi, bi dengan sebab, hi, persediaan persiapan tadi. Nak menakutkan siapa? Aduwa, musuh Allahi, Allah, wa aduwa, dan musuh kum, kamu. Supaya bila kamu ada persiapan, musuh menjadi takut, yang mana musuh ini adalah musuh Allah dan juga musuh kamu sebenarnya. Bukan sekadar musuh yang kamu nampak, yang kamu tahu. Begitu juga firman Allah, supaya kamu boleh menakutkan, wa akharin, orang-orang lain, min, daripada, duni, selain, him, mereka, la ta'lamuna, yang kamu tidak mengetahui, hum, tentang musuh tersembunyi tersebut. Allahu, akan tetapi Allah, ya'lamu, mengetahui, hum, tentang mereka. Maka daripada terjemahan ini Allah suruh buat persediaan supaya musuh pun takut, dan pada waktu itu musuh-musuh yang tersembunyi pada waktu itu pun takut. Maka siapakah musuh-musuh yang tersembunyi? Para ulama berbeza pendapat. Ada pandangan mengatakan musuh yang tersembunyi pada zaman Nabi adalah orang Yahudi Banu Quraizah. Sebab mereka buat perjanjian dengan Nabi, tetapi sebenarnya mereka memusuhi Nabi. Maka itu satu pandangan. Ada juga pandangan menyebut yang dimaksudkan dengan musuh di sini yang tersembunyi adalah musuh daripada kalangan jin yang kafir. Ada juga pandangan begitu yang tak nampak. Dan pandangan yang ketiga, pandangan daripada Imam Ar-Razi yang lebih kuat, lebih bagus, yang dimaksudkan dengan musuh yang tersembunyi, yang Nabi tak tahu, Allah tahu, itulah dia golongan munafik. Golongan munafik yang ada bersama dengan Nabi SAW. Kemudian firman Allah, wama, dan apa-apa yang tunfiku, kamu infakkan, min syai'in, daripada sesuatu apapun, fi sabilillah, pada jalan Allah, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan dalam kurungan pahalanya, ganjaran dia, balasannya, ilaikum, kepada kamu, wa antum, dalam keadaan kamu, la tuzlamun, tidak akan dianiaya. Allah akan balas berlipat kali ganda. Maka ini adalah terjemahan dia. Secara ringkas, apakah mesej yang kita boleh dapat bila kita melihat terjemahan ayat ini? Maka mesej yang pertama yang kita boleh dapat adalah firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Itu mesej yang pertama. Apa mesej yang pertama? Firman Allah, dan sediakanlah, wa a'iddu, dan sediakanlah untuk musuh, untuk mereka iaitu musuh, apa yang kamu mampu daripada kekuatan. Maka sediakan pada waktu itu apa yang kamu mampu.
Sebenarnya apa yang kamu mampu menggambarkan yang terbaik. Sebab manusia, dia sebenarnya mampu buat lebih. Cuma pada waktu itu dia tidak ambil berat tentang kemampuan dia. Maka Allah suruh buat yang terbaik, kumpulkan kekuatan, bersiap sedia untuk melawan musuh. Maka itu mesej yang pertama. Mesej yang kedua yang kita boleh dapat, wamir ribatil khail. Antara persiapan yang penting adalah tentera berkuda. Zaman kita mungkin adalah jet pejuang ataupun apa-apa. Saya pun tak mahir dalam taktikal perang. Wamir ribatil khail, itu mesej kedua. Perlu mempunyai kelengkapan yang boleh mendatangkan manfaat, iaitu dalam ayat ini Allah sebut mempunyai tentera berkuda. Sebab tentera berkuda zaman tersebut sangat-sangat penting. Tentera berkuda zaman dulu dahsyat sahabat-sahabat, sangat dahsyat. Sehingga kan kalau kita lihat dalam catatan, dalam perkongsian, maka tentera berkuda, dia bukan tentera yang kuda perang. Bukan kuda yang pada waktu tu jalan 2-3 langkah makan, ataupun kuda padi. Bukan. Ini kuda perang. Kuda perang ni punya dahsyat sehingga kan dia anak panah pun dia boleh elak. Anak panah. Kalau anak panah datang dia boleh elak. Kuda perang ni dia tak takut. Kuda perang ni dia nampak musuh, dia akan masuk ke dalam lautan musuh. Kalau kuda biasa nampak pedang je lari. Ini kuda perang. Sebab itu Allah ada bersumpah demi kuda perang. Iaitu pada ayat wal-adiyat. Wal-adiyat. Wal-adiyat ni pada juz yang ke-30. Pada surah yang ke-599. Maka firman Allah, wal-adiyat, demi kuda perang ketika mana sedang berlari. Wal-adiyat, ketika mana dia boleh laju, tak takut, berani, boleh mengelak dan sebagainya. Itu kuda perang. Maka pengajar mesej yang kedua yang kita dapat pada ayat ini, Allah highlightkan antara kelengkapan pada zaman tersebut yang penting adalah kuda perang. Atiyah, sini. Nak datang sini. Sini. Okey. Lalu kenapakah pentingnya persiapan? Mesej yang ketiga, turhibu nabihi supaya kamu pada waktu itu boleh menakutkan dengan sebab kelengkapan tadi musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Maka ini mesej yang ketiga, supaya musuh menjadi takut, musuh menjadi gerun. Mesej yang keempat, Allah nak ingatkan kita sebenarnya ada daripada kalangan musuh kita yang kita tak tahu. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Dan ada di antara mereka yang mana pada waktu itu kamu tak mengetahui tentang mereka, namun Allah mengetahui tentang mereka. Maka itu pengajaran yang keempat. Dalam kehidupan ini ada musuh yang kita tak kenal, yang kita tak sangka. Assalamualaikum semua. Bye, Assalamualaikum. Sebab Allah. Sebab Allah cepat. Sebab Allah. Tengah baca Quran ni, kalam Allah, sebab Allah. Okey. Maka itu adalah mesej yang keempat. Mesej yang kelima, firman Allah, dan apa-apa yang kamu belanjakan daripada sesuatu apa pun pada jalan Allah, Allah pasti akan menyempurnakan ganjarannya. Itu mesej yang kelima. Dan mesej yang keenam, jangan pernah takut. Orang yang pada waktu itu melakukan kebaikan, wa antum la tuzlamun, mereka tidak akan dianiaya. Maka ini 5 mesej yang sebenarnya kita bila baca terjemahan kita boleh dapat. Namun apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Pengajaran yang pertama sebenarnya kita boleh ambil adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala pada perkataan wa'iddu, di mana Allah memerintahkan untuk bersiap sedia. Maka di sini pengajaran yang penting. Sebenarnya masalah yang paling besar untuk kita adalah kita tidak membuat persiapan. Kita tidak membuat persiapan. Musuh buat persiapan sentiasa. Kita tidak ada sebarang persiapan. Maka sebab itu pada ayat ini Allah perintahkan untuk pada waktu itu membuat persiapan. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, perkataan i'dad digunakan adalah persiapan lil mustaqbil, untuk masa akan datang. Jangan tunggu berlaku pada waktu itu baru nak buat persiapan, dah terlambat.
maka sentiasa merancang lebih awal, bersedia lebih awal dengan persiapan. Itu pengajaran yang pertama. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka itu pengajaran yang pertama. Allah suruh buat persiapan. Dan persiapan ini selalunya untuk bila? Bukan bila dah berlaku. Lil mustaqbil dalam tafsir. Untuk masa akan datang. Untuk apa? Untuk future. Maka itu pengajaran yang pertama. Lagi-lagi kita kena buat persiapan untuk siapa? Pada ayat ini kita boleh nampak perkataan lahum, untuk mereka. Siapakah yang dimaksudkan dengan mereka di sini? Iaitu musuh. Kita perlu ada persiapan untuk musuh. Sebab musuh tak pernah berhenti buat persiapan untuk binasakan kita. Dan ini kadang-kala yang kita terlalu selesa. Kadang-kala kita terlalu selesa. Pada waktu itu kita tidak ambil peduli pada apa pun yang berlaku di sekeliling kita. Padahal Allah suruh buat persiapan. Buat persiapan untuk siapa? Untuk berhadapan dengan musuh. Sebab dunia adalah darul asbab. Semuanya berkenaan tentang asbab. Kalaulah seseorang itu asbabnya lebih bagus, lebih baik, maka dia akan mendapat kemenangan. Walaupun berada di pihak yang batil. Umat Islam kalaulah tidak buat persediaan, maka pada waktu itu akan ditindas walaupun berada di pihak yang benar. Maka sebab itu firman Allah, lahum, untuk mereka. Untuk siapa kena buat persiapan? Maka pengajaran yang kedua adalah untuk musuh-musuh Islam. Sebab mereka sentiasa pada waktu itu membuat persiapan untuk membinasakan Islam. Firman Allah dalam suratul Baqarah, walan tarda, dan tidak akan redha kepada kamu, tidak Yahudi dan tidak Nasrani, sehinggalah kamu ikut kehendak mereka. Maka ini adalah pengajaran yang kedua daripada perkataan lahum. Maka persiapan tersebut, persiapan apa nak kena buat? Maka firman Allah, apa-apa yang segala jenis yang pada waktu itu yang kamu mampu buat untuk min quwwah, menjadikan kamu lebih kuat. Maka ini pengajaran yang ketiga. Nak buat persiapan apa? Adakah dengan sekadar beli senjata? Tak cukup. Sebab Al-Quran sebut apa-apa yang pada waktu itu berkaitan untuk menjadikan kamu lebih kuat. Maka zaman kita banyak pada waktu itu mungkin dengan teknologi, mungkin pada waktu itu dengan orang yang berkemahiran untuk mengendali. Kadang-kala teknologi itu ada, yang nak mengendalikannya tak pandai. Lalu begitu juga tentang maklumat perisikan, begitu juga banyak perkara yang lain. Maka pada ayat yang ketiga, pada mastata'tum min quwwah, kita dapat pengajaran yang ketiga. Maksudnya adalah isim mausul. Segala jenis, apa-apa yang istata'tum, yang kamu mampu buat untuk menjadi kuat. Apa-apa. Selagi mana dibenarkan oleh syarak. Strategi, orang yang berkemahiran, latihan dan sebagainya, maka perlu untuk membuat persiapan. Apa-apa. Lalu pengajaran yang ketiga yang kita dapat adalah daripada dan juga kuwah. Apa-apa yang pada waktu itu boleh menjadikan kamu kuat. Maka ini pengajaran yang ketiga. Pada pengajaran yang keempat, Allah highlightkan secara khusus pada waktu itu berkenaan tentang tentera berkuda. Sebab itu firman Allah, wa mir ribatil khail, dan persiapan daripada tentera-tentera berkuda. Maka kenapa tentera berkuda? Maka disebutkan di sini. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut benda yang sama pada pengajaran yang ketiga tadi. Sebab itu Allah sebut kuwatin, nakirah dengan tanwin. Kerana pada waktu itu meliputi semua benda yang diperlukan untuk menjadi lebih kuat. Maka itu pengajaran yang ketiga tadi. Pengajaran yang keempat tentang kuda. Maka kenapakah Allah highlightkan secara khusus tentang tentera berkuda? Kenapa tidak unta? Kenapa tidak lembu dan kambing? Kenapa pada waktu itu tidak burung? Kenapa ribatil khail, tentera berkuda? Ini pengajaran yang keempat. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut, kerana pada zaman itu li'annal khaila, tentera berkuda, adalah pada waktu itu peralatan utama
di dalam peperangan. Kanatil adah ar-ra'isiyah fil qital. Zaman tersebut peralatan utama yang paling penting untuk menentukan menang kalah adalah tentera berkuda. Okey, kerana pada waktu itu pergerakan mereka laju. Pada waktu itu pergerakan mereka laju. Pada waktu itu mereka boleh sampai ke tempat yang tentera berjalan kaki pada waktu itu susah nak sampai. Maka daripada sini pengajaran yang keempat zaman kita, kiasan dia mungkin pada waktu itu teknologi yang diperlukan, mungkin jet pejuang yang laju dan seumpamanya. Maka ini pengajaran yang keempat, Allah highlightkan tentera berkuda kerana kelebihan yang ada pada senjata tentera berkuda tersebut. Maka pengajaran untuk kita, perlu untuk kita mempunyai kelebihan berbanding daripada musuh. Maka kenapa pentingnya mempunyai kekuatan? Kenapa penting? Apa pentingnya mempunyai kekuatan? Maka pengajaran yang kelima Allah ingatkan, tujuannya adalah kita sambung esok insya-Allah. Turhibun, kita sambung esok untuk pengajaran yang kelima. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Apa yang baik daripada Allah, apa yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa